Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari nama saya Nurul Natasha binti Nur Effendi 19BI01087. Okey, pada hari ini saya akan bentangkan tajuk hak kebebasan beragama menurut Undang-Undang Antarabangsa. Okey. Dalam peruntukan mengenai hak kebebasan beragama ni kita akan gunakan perkara 18 UDHR iaitu Universal Declaration of Human Rights. Okey, dalam perkara 18 ni dia memperuntukkan setiap orang diberi kebebasan termasuklah kebebasan menukar agama, kepercayaannya sama ada secara bersendirian bersama orang lain, menganuti sesuatu agama atau melalui pengamalan atau pemujaan. Okey. Walau bagaimanapun, perkara 18 UDHR ni bercanggah dengan syariat Islam. Okey, seperti yang kita tahu, UDHR ni dia tidak selaras dengan Perlembagaan Persekutuan. Okey, jadi automatik dia ni bercanggah dengan syariat Islam. Okey, yang telah diberi kedudukan istimewa dalam perlembagaan iaitu perkara 3 klausa 1 Perlembagaan Persekutuan. Okey, telah menyatakan agama Islam ni adalah agama bagi persekutuan, tapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Jadi orang yang menganut agama Islam ni dia tidak boleh sesuka hati menukar agama. Sebab apa? Sebab mana-mana undang-undang yang bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan ni adalah terbatal. Okey, jadi yang perkara 18 ni dia bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan dan automatik dia akan terbatal. Okey, contoh dalam Perlembagaan Persekutuan. Dia kata orang bukan Islam ni dilarang mengembangkan agama mereka kepada orang Islam. Tetapi dalam perkara 18 UDHR ni, dia nak kata semua agama boleh menganuti agama lain dan bebas mengembangkan ajaran agama mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada konflik isu murtad iaitu pemakaian UDHR 1948. Okey. Dalam ni dia nak berkata orang yang menganut agama Islam ni tidak boleh sesuka hati untuk tukar agama kerana itu dianggap sebagai perbuatan murtad. Okey, mereka yang murtad ni dia akan bersandarkan kepada hujah hak asasi kepada perkara 18 yang disebut tadi. Okey, jadi mereka yang nak murtad ni dia akan menggunakan perkara 18 UDHR iaitu mereka ni diberi kebebasan beragama. Okey, kenapa orang yang murtad ni dia berani nak guna perkara 18 UDHR ni? Okey, sebab hak kebebasan agama UDHR 1948 ni dapat sokongan daripada seluruh dunia tetapi hanya Malaysia saja yang mengamalkan sikap berkecuali. Okey, seorang yang murtad ni dia tidak boleh sesuka hati mengambil tindakan undang-undang atas alasan dinafikan hak asasi seperti yang terdapat dalam UDHR. Okey, jadi mereka yang murtad ni diorang tak boleh guna alasan perkara 18 UDHR ni sebab mereka yang beragama Islam ni hak mereka hanya terletak dalam Perlembagaan Persekutuan. So apa-apa perkara mereka perlu patuhi Perlembagaan Persekutuan dan bukan UDHR. Okey. Seterusnya penggunaan perkara 11 Perlembagaan Persekutuan sebagai alasan murtad. Okey, mereka yang menggunakan alasan murtad ni selain menggunakan perkara 18 UDHR, mereka ni juga guna perkara 11 Perlembagaan Persekutuan untuk mereka murtad. Okey, sebab mereka mengatakan dalam perkara ni dia lebih terarah kepada kebebasan penganut dalam mengamalkan dan mengembangkan agama masing-masing di persekutuan. Okey, kita kenalah fahami bahawa murtad ni dia berbeza dengan konteks hak kebebasan beragama yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan perkara 11. Sebab apa? Sebab perkara 11 ni dia mempertahankan agama atau cara hidup masing-masing. Jadi mereka yang murtad ni sebenarnya telah melakukan kesalahan di bawah Seksyen 13 Perbuatan Murtad Enakmen Jenayah Syariah 1992 di negeri Perak. Okey, jadi isu murtad ni kita boleh rujuk kepada kes Lina Joy lawan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Okey. Kes Lina Joy ni adalah sesuatu kes yang hangatlah diperbualkan. Okey, dalam kes ni dia nak kata seorang wanita Melayu ni mengaku murtad dan dia cuba gugurkan perkataan Islam daripada kad pengenalan dia. Okey. Pada April 2001, Lina Joy ni dia telah buat rayuan penukaran agama tanpa libatkan mahkamah syariah dan terus kepada undang-undang sivil. Okey, walaupun pada ketika itu Lina Joy ni masih beragama Islam, tetapi beliau ni ambil keputusan untuk mengenepikan mahkamah syariah dan beliau terus proses ke mahkamah sivil. Okey. Pada awalnya beliau pergi ke Lina Joy ni dia pergi ke mahkamah tinggi, kemudian mahkamah rayuan dan mahkamah syariah seterusnya ke Jabatan Pendaftaran Negara.
Okey, pada awalnya dia pergi Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Tinggi telah menolak rayuan Lina Joy ni. Sebab apa? Dia kata seseorang Muslim tu tak boleh keluar daripada Islam dan segala yang keputusan dia perlu dibincangkan dengan Mahkamah Syariah. Okey, sebab apa? Sebab Mahkamah Syariah saja yang berbidang kuasa ke atas orang yang beragama Islam. Okey. Seterusnya Lina Joy ni tak puas hati, dia bawa rayuan ni ke Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan pun menghalang pengguguran perkataan Islam dalam IC Lina Joy itulah. Setelah tu Lina Joy ni dikemukakan ke Mahkamah Persekutuan, namun rayuannya ditolak. Okey, dalam isu murtad ni, walaupun Mahkamah Persekutuan ni adalah mahkamah yang tinggilah, tapi dalam kes berkenaan kebebasan beragama oleh orang Islam ni, Mahkamah Syariah diberi keutamaan lah dalam menentukan perkara ni. Okay, jadi apa-apa pun untuk Lina Joy nak tukar IC, dia perlu mendapatkan deklarasi dulu daripada Mahkamah Syariah yang mengesahkan bahawa seorang Melayu beragama Islam itu murtad. Okey, lepas dapat deklarasi pada Mahkamah Syariah tu, baru Jabatan Pendaftaran Negara boleh proses sama ada boleh menukar agama ataupun tidak. Okey. Okey, oleh itu kita boleh fahamlah seseorang yang beragama Islam tu susah nak tukar agama walaupun mengatakan hak asasinya dalam kebebasan beragama. Walaupun dalam hak asasi tu dah kata kebebasan beragama, tapi kita yang beragama Islam ni tak bolehlah suka hati keluar daripada agama Islam sebab agama kita ni adalah agama rasmi Persekutuan. Okey. Kita perlu faham bahawa perkara 11 kuasa 4 Perlembagaan Persekutuan ni memang ada beri kebebasan untuk menganuti agama walaupun maksud sebenar orang beragama Islam ni tidak boleh keluar daripada Islam. Okey, jadi keputusan kes mahkamah keputusan kes Lina Joy ni dia nak katalah walaupun Lina Joy ni dah banyak berlaku proses buat rayuan di 3 peringkat mahkamah, dia punya IC tu still tak boleh tukar kepada agama Islam. Sebab apa? Sebab seorang yang beragama Islam ni amatlah mustahil lah untuk keluar daripada agama Islam dan dan memasuki agama Kristian lah seperti dalam kes Lina Joy ni. So keputusan mahkamah dia walaupun pada hakikatnya mungkin dia murtad, tapi dari segi undang-undang dia ni still beragama Islam. Sebab apa? Sebab IC dia masih beragama Islam. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.